Duduk. Stand lah, stand. Weh. Ada sampai ada gabungan.
Duduk macam mana? Kepada Dato' Wan Saiful bin Wanjan, juga kepada para VIP yang hadir pada malam yang berbahagia ini, untuk majlis pelancaran jentera peringatan Nasional Bahagian Sempadan Seri Sedang What? minta kepada semua tetamu-tamu yang hadir pada malam ni untuk masukkan di ruangan kanopi yang telah hadir ni untuk memenuhi ruang-ruang kursi di belakang hadapan untuk kita memulakan majlis pada malam yang berbahagia ini. Yang dihormati Dato' Wan Saiful bin Wanjan, Ketua Penerangan Bersatu Majlis Merangkap Malaysia Merangkap Kepimpinan Tertinggi Perikatan Nasional. Yang dihormati Encik Azman bin Muhammad Omar, Ketua Pengarah Perikatan Nasional Bahagian Semparangam Merangkap Ketua Bahagian Bersatu Semparangam. Yang dikasihi Wakil Jentera Perikatan Nasional PAS Bahagian Semparangam Encik Muhammad Nur Azman bin Hashim. Yang dikasihi Khairul Anwar Ramli, Ketua Penerangan Bersatu Kedah. Puan-puan, tuan-tuan, para VIP dan para jentera yang hadir pada malam yang berbahagia ini, selamat datang diucapkan kepada anda. Untuk mendapatkan kebahagiaan, keberkatan majlis pada malam yang berbahagia ini, dijemput kepada Muhammad Sulihi bin Muhasbullah untuk menghadiri bacaan doa. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan salihin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi dengan kezaliman yang banyak sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunkanlah kami dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin.
اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami dari orang yang baik-baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan seluruh umat manusia. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk dan teman yang merosak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami nanti perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Salim bin Hasbullah di atas mengetahui bacaan doa itu tadi. Diharap bacaan doa itu dapatlah diberkati majlis pelancaran Jenderal Perikatan Nasional Bagian Sepanjang Pagi Malang yang berbahagia. Untuk seterusnya diminta kepada semua para hadir-hadirnya, para VIP untuk berdiri untuk kita mengamati menyanyikan lagu Bangsa Johor dan juga Negaraku. Diminta kepada semua tamu yang hadir pada hari ini untuk duduk. Majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Encik Azman bin Omar selaku pengarah Perikatan Nasional Bahagian Sempanggam, merangkap Ketua Bahagian Bersatu Sempanggam untuk ucapan alu-aluan pengarah. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis yang diraikan, tetamu kehormat kita yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wanjan, Ketua Penerangan Bersatu merangkap pengerusi PTBTN beserta rombongan Bersatu HQ, Badan Pimpinan Negeri Johor dan JPRN Johor. Selamat datang, Datuk. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz alias Isnin YDP PAS Sempang Renggam bersama dengan staf pimpinan PAS Sempang Renggam, Encik Ravindran, naib pengerusi Bilik Gerakan Sempang Renggam. Semula Encik Ravindran, naib pengerusi Gerakan Sempang Renggam dan Jenta Gerakan Sempang Renggam. Ahli Jawatan Kuasa Perikatan Nasional Bahagian Sempang Renggam yang terdiri daripada Bersatu, PAS, Gerakan, Barisan Serikandi, Armada, Bersatu Sempang Renggam, seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dari Sungai Ramal ke Sempang Renggam, singgah bermalam di Sungai Balam. Rasa kuat ikatan kita genggam. Terima kasih dan selamat datang. Dari Arau menghala ke Pontian, singgah di Rengit, membeli gelama. Ayuh semua sahabat-sahabat sekalian, kalahkan parti koperasi, korupsi bersama-sama. Dari Kuala Lumpur ke Semerong, jangan lupa esok kita di Kota Tinggi. Perlu diajar orang yang sombong, undilah Perikatan Nasional. Tunggu apa lagi? Yang berbahagia Datuk Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya dan barisan kepimpinan Perikatan Nasional Sempang Renggam amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk serta rombongan. Hadirin sekalian, kerana sudi hadir ke Sempang Renggam sempena pelancaran jentera Perikatan Nasional bahagian Sempang Renggam bagi persediaan pilihan raya negeri Johor yang ke-15 ini. Untuk maklumat, tadi kita dah ronda-ronda, Datuk. Saya bawa ke hentian Keromoyang. Di situ kita ada PDM. Alhamdulillah, orangnya ada dekat sini semua.
Saya nak tengok mana PDM Kencana. PDM Kencana. Alhamdulillah. Untuk maklumat Datuk juga, Sempang Renggam ini mempunyai 2 adun. 2 dun, iaitu N26 Macap dan N27 Layang-Layang. Alhamdulillah, pada masa ini kita ada 12 PDM setiap adun, dan semuanya yang ada dalam PDM sangat aktif serta menjalankan tugas-tugas dengan penuh bertanggungjawab bagi memastikan kejayaan Perikatan Nasional di kedua-dua dun ini nanti, insya-Allah. Saya sebenarnya tidak perlu mengambil masa lama, dan sebentar lagi kita akan mendengar amanat serta ucapan daripada Yang Terhormat Datuk Wan Saiful juga. Oleh itu, saya ingin menyeru dan memohon supaya semua di kalangan kita berusaha dan berdoa, di mana malam ini adalah malam Jumaat, malam Saidul Ayam, malam yang penuh keberkatan, malam yang kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikabulkan. Sesungguhnya memastikan kejayaan Perikatan Nasional di kedua-dua dun kerusi N27 Macap dan N27 Layang-Layang, serta memenangi semua kerusi dun di Johor sehingga kita berjaya membentuk kerajaan. Kita akan pastikan, kita kena sentiasa ingat tuan-tuan, jasa Perikatan Nasional ini yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, yang memberi pelbagai bentuk insentif dan bantuan, membuat seluruh rakyat Malaysia ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, di mana bantuan yang diberikan kepada seluruh rakyat ini belum pernah berlaku di mana-mana negara dan dunia. Syukur Alhamdulillah. Perlu diingat bahawa kita diheret untuk ke PRN ini akibat sifat tamak kuasa oleh UMNO dan Barisan Nasional, tanpa mempedulikan tentang nasib rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Untuk rekod kerajaan terpaksa membelanjakan jutaan ringgit bagi menampung kos PRN ini, sedangkan wang tersebut sepatutnya disalurkan kepada rakyat yang susah akibat pandemik COVID-19. Justru sekali lagi saya merayu supaya memohon tuan-tuan dan puan-puan, balik nanti kita kempen untuk ahli keluarga, sahabat-sahabat handai dan jiran tetangga kita, untuk sama-sama bersama-sama benamkan kleptokrasi yang tamak ini. Dengan ini saya sudahi dengan 3, iaitu apabila saya sebut perikatan tuan-tuan nasional. Boleh? Perikatan nasional! Perikatan nasional! Perikatan nasional! Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tok Man, Perikatan Nasional bahagian Sempang Renggam, di atas ucapan beliau tadi. Untuk seterusnya, Majlis Universiti menjemput ucapan Wakil Jentera Perikatan Nasional PAS bahagian Sempang Renggam, Encik Nur Azman Hashim.
Majlis yang bakti mempersilakan. Boleh buka jarak. Lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Wan Saiful Wan Jan selaku Ketua Penerangan Parti Bersatu Malaysia merangkap pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Sahabat saya Saudara Azman Muhammad Omar selaku pengurusi PN Parlimen Separanggam merangkap Ketua Bahagian Bersatu Separanggam. Yang saya hormati Ustaz Haji Ilyas Isnin selaku Timbalan Pengurusi PN Separanggam merangkap IDP PAS Separanggam. Wakil Gerakan Cik Ravi, seluruh pimpinan PN Separanggam, seluruh tentera pilihan raya Bersatu PAS Gerakan Separanggam, seluruh ahli Bersatu PAS Gerakan Separanggam dan seluruh sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Tengok bunga api tadi rasa dah macam menang. Saya daripada N06, lokaliti 06 dalam N27 P151. Jadi sepanjang perjalanan Datuk pergi tempat tu tadi, rasa macam macam kita dah boleh menang dah. Bukan setakat 1, 2, mungkin parlimen sekali dan Putrajaya insya-Allah. Tepukan semangat untuk kita semua. Jadi ada sedikit latar belakang yang ingin saya kongsi bersama tentang P151. Ya, kita ada 2 don di sini dengan demografi dan juga komposisi kaumnya similar macam lebih kurang di peringkat Johor dan juga di peringkat pusat, iaitu 60, 30 dan 10%. Dan daripada 10 don yang paling panas di Johor yang majoritinya bawah daripada 1000, 2 terletak di Separanggam, iaitu di Don Macap. PN hanya menang lebih kurang dalam 400 lebih, dan di Don Layang Layang lebih kurang dalam 364 saja. Kalau kita lihat dari segi jumlah keseluruhan lokaliti di Parlimen Separanggam, ada 12 di Macap dan 14 di Nelayan, dan kita ada lebih kurang dalam 300 lebih lokaliti keseluruhan dengan jumlah pengundi lebih kurang dalam 45,500, 24,400 di Macap, Don Macap N26 dan N27 kita ada lebih kurang dalam 19,500. Itu secara ringkas umumnya tentang lokaliti dan juga komposisi kaum di Separanggam. Okay. Yang keduanya sekarang ni, kalau kita perhatikan, selain daripada demografi, selain daripada jumlah majoriti undi yang tipis di Separanggam ni juga antara titik panas di Tiga Johor, sebabnya adalah satu parti telah umumkan kononnya di sinilah bakal MB yang akan bertanding kononnya. Tapi seingat saya sebagai warga Separanggam, daripada 2018 hingga 2022 ini 4 tahun dah 4 parti pun dah lompat. Jadi saya tak pasti, mungkin di parlimen macam ni kedudukan tu pindah sana pindah sini kot, daripada IBM melompat ke Pejuang, daripada sekarang masuk ke PKR. Jadi jelas kat sini di Separanggam kita perlukan seorang pemimpin yang betul-betul berwibawa dan boleh membawa permasalahan nasional rakyat Separanggam ni ke peringkat yang seterusnya. Dan saya pun rasa teruja dan ucap terima kasih kepada pimpinan PBM kerana bagi ruang. Nampak je lah di sini kerjasama yang erat antara PAS, Bersatu dan juga Gerakan. Kalaulah momentum ini, saya teruja tengok di belakang sana kan, yang pompa pakai tanjak. Saya rasa ini, kalau semangat ini kita boleh kekalkan terus sampai ke penambahan calon 26 bulan ni, saya pasti sekali lagi
InsyaAllah dua don ni akan kita tawan. Bukan gemuruh untuk diri kita sendiri. Jadi kita maklum berlakunya pilihan raya ni adalah manipulasi daripada apa yang game plan yang dibuat oleh UMNO. Saya yakin kalau tak berlaku pilihan raya di Melaka tu, dia tak akan berani buat pilihan raya di negeri Johor. Jadi lihatlah bagaimana ruang-ruang kosong dalam demokrasi itu dimanipulasi sepenuhnya oleh Barisan Nasional, UMNO khususnya, untuk mencapai sesuatu yang secara kasar, secara keras, secara drastik dirampas. Kalau kita lihat daripada macam mana dia salin negeri Perak, salin negeri Melaka, kemudian air sekali disalin Putrajaya, tak cukup dengan tu, sebagai strategi dia tak mampu untuk balapan di keseluruhan, dia buat racik kecil-kecil dulu di Melaka dan sekarang ni di Johor. Selain daripada kes-kes yang kita sudah maklum, bagaimana kluster-kluster mahkamah ni masih lagi ada peranan, mesti lagi hidden hand yang menyusun apa yang berlaku di sini. Jadi mudah-mudahan saya ringkasnya kat sini, saya nak ucapkan terima kasih sangat kepada jentera-jentera. Inilah semua nanti akan gerak gempur dan lainnya. Kita bagi ucapan gemuruh kepada jentera kita. Jadi akhir kata, saya ringkasnya, mungkin Datuk ada slot yang lebih panjang, ada banyak input daripada pusat negeri yang akan dikongsikan. Mungkin Datuk boleh jadikan tips apa isu yang akan kita bawa untuk bahan kempen nanti. Jadi saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Azman Hasim selaku Wakil Jentera Perikatan Nasional PAS Bahagian Separenggam. Okey, untuk seterusnya majlis dengan bersati menjemput Encik Khairul Anwar Ramli selaku Ketua Penerangan Bersatu Kedah untuk memberi ucapan sepatah dua kata. Majlis dengan bersati mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ma taufiqi wa ihtisami illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih kepada staf pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Wan Saiful bin Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, Perangkap Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, sahabat saya Saudara Azman bin Omar, Ketua Bahagian Bersatu Simpang Renggam, yang bahagia Ustaz Alias yang di-Pertua PAS kawasan Simpang Renggam, Saudara Ravindran, Naib Ketua Parti Gerakan Simpang Renggam, kepimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul, berhimpun untuk satu tujuan dan satu matlamat, pelancaran jentera Perikatan Nasional Parlimen Simpang Renggam. Syabas saya ucapkan kepada semua Tuan Kuasa Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tuan Azman Omar ini, kerana bagi saya ini satu kejayaan menghimpunkan ramai penyokong, pendukung pada malam ini untuk kita menghantar satu mesej yang jelas kepada pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang hayat politik mereka bakal tamat dalam pilihan raya negeri Johor. Cukup kot sekarang ni, Rom. Boleh, mukadimah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, untuk makluman, semalam kita berada di Felda Tenggaruh, iaitu dalam Parlimen Mersing. Kita buat pelancaran jentera pilihan raya peringkat Parlimen Mersing. Alhamdulillah, kehadiran memang di luar daripada jangkaan. Hampir 5,000 rakyat di kawasan tersebut turun beramai-ramai menyambut kehadiran pimpinan utama kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin
seterusnya menghantar mesej yang jelas bahawa kekuatan Perikatan Nasional khususnya di kawasan parlimen tersebut tidak boleh dipandang enteng oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya yakin dan percaya daripada siri roadshow yang kita dah turun hampir 10 tempat, 10 kawasan parlimen yang kita turun, sambutannya luar biasa sekali. Saya tengok bilik-bilik gerakan UMNO Barisan Nasional, bilik gerakan Perikatan Harapan, Pakatan Harapan, dah tak ada harapan lagi. Jadi saya percaya insya-Allah kalau semangat ini tuan-tuan dan puan-puan dapat kekalkan sehingga penghujung, sehingga hari mengundi, insya-Allah kita boleh pastikan don khususnya di kawasan ini, don layang-layang dan juga don-don yang ada di Johor ini kita boleh rampas dan kita menang dengan bergaya dalam pilihan raya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita tengok, kalau kita baca media-media masa, kita baca dalam surat khabar, kita tengok TV, kenapa don negeri Johor ini dibubarkan? Ada siapa boleh jawab? Ada siapa boleh bagi jawapan? Poket UMNO bocor. Ya, poket itu memang selalu bocor. Kalau UMNO ni poket dia bocor selalu. Tetapi yang kita kena faham dan yang kita kena jelaskan kepada rakyat dalam mereka nak buat keputusan nak pilih parti mana, rakyat khususnya di kawasan ini kena tahu punca ataupun sebab musabab, sebab utama pilihan raya ini diadakan kerana sikap tamak halaba pimpinan UMNO Barisan Nasional. Itu sebabnya tuan-tuan. Bayangkan dalam keadaan hari ini rakyat susah, rakyat menderita sudah lebih 2 tahun kerana penularan COVID-19. Ramai di kalangan rakyat yang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian. Ada yang berniaga, rosak lingkup muflis. Itu sepatutnya diberi perhatian yang khusus oleh pimpinan yang ada. Terutama kalau di Johor ini UMNO yang memegang, yang menduduki kerusi menteri besar, mereka sepatut melihat masalah rakyat, meletakkan masalah rakyat di hadapan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, mereka sebaliknya lebih terfokus ataupun menumpukan kepada gila kuasa dan tamak kuasa. Sebab itu yang menderita, yang merana adalah rakyat khususnya di negeri Johor. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cara terbaik, pengajaran yang terbaik yang kita boleh bagi dalam pilihan raya negeri Johor ini, pastikan tiada satu pun kerusi UMNO yang menang dalam pilihan raya negeri Johor. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Kalau boleh saya rasa boleh menang dah, insya-Allah. Tak susah. Kita kerja kuat sikit saja lagi. Semalam Tan Sri Muhyiddin sebut macam-macam sebab musabab. Selain daripada saya nyatakan tadi kerana UMNO gila kuasa. Dan kita kena jelas juga lagi kepada rakyat. Tadi sebab mereka gila kuasa. Yang seterusnya kerana ketakutan kluster mahkamah. Kluster mahkamah ni yang utama ada 2. Satu, Zahid Komedi. 2, Najib. Bos kau, bukan bosku. Ini boleh beritahu duk, bosku itu bukan bos saya dululah. Semua ni pun dulu banyak UMNO juga. Baik. 2 manusia ini, 2 batang tubuh ini kepala kepada kluster-kluster mahkamah yang ada yang lain. Kita kena faham bahawa Najib sudah dibicarakan di 2 mahkamah. Pertama, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi telah membicarakan Najib selama lebih kurang setahun. Dalam perbicaraan tersebut,
setelah hakim membuat analisa, melihat kepada bukti-bukti, maka jelas Najib didapati bersalah atas 7 pertuduhan. Kemudian mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Najib dan juga denda 210 juta. Kemudian Najib diberi peluang lagi untuk meneruskan bela diri. Walaupun mahkamah tinggi menetapkan Najib bersalah, Najib dibagi ruang untuk merayu di mahkamah rayuan. Dalam mahkamah rayuan ada 3 orang hakim. Hakim ini mendengar rayuan Najib, mendengar pembelaan Najib. Najib diwakili oleh peguam-peguam yang hebat, bukan calang-calang peguam. Segala bukti dipertontonkan, dipersembahkan di dalam mahkamah kepada yang mulia, yang arif hakim. Bagai-bagai bukti diberikan. Kononnya Najib kata dia tidak bersalah. Namun mahkamah ada pertimbangan sendiri. Ketiga-tiga hakim itu setelah mendengar keseluruhan perbicaraan, membuat keputusan bahawa mahkamah tinggi tidak melakukan kesalahan ataupun terkilaf kerana mengekalkan hukuman penjara kepada Najib. Maknanya 2 mahkamah kekalkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda kepada Najib. Kemudian Najib tak dihantar lagi ke Sungai Buloh. Walaupun dia tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dia tidur dengan Rosmah mimpi Sungai Buloh. Dia pusing belah kanan nampak Sungai Buloh, Rosmah pusing belah kiri pun nampak Sungai Buloh. Ini dikatakan pasangan bahagia. Baik. Kemudian Najib diberikan kebenaran untuk menangguh hukuman. Kalau tidak tuan-tuan, bosku ke bos kau dah duduk dalam penjara, kita boleh minta UMNO pergi buat lawatan di penjara. Kemudian bila dibenarkan rayuan, sekarang ni adalah mahkamah terakhir, Mahkamah Persekutuan. Kebiasaannya paling kurang 3 orang hakim akan mendengar, ataupun boleh dimohon sehingga 5 orang hakim ni akan mendengar perbicaraan Najib. Biasanya kalau mahkamah tinggi, mahkamah rayuan membuat keputusan mengekalkan hukuman, bila sampai ke Mahkamah Persekutuan, kebiasaannya sama ada dia kurang hukum, kekal atau tambah hukum. Dan biasanya orang yang dipati bersalah di mahkamah kedua-dua sebelum ini, dia akan juga didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan. Jadi sebab itu Najib kepanasan. Walaupun ada orang kata dekat kita, Najib bukan bertanding pilihan raya Johor, Najib tak bertanding pun di dua layang-layang. Tetapi kita kena ingat, Najib dan Zahid lah yang menjadi kepala kepada masalah rakyat hari ini. Tan Sri Muhyiddin jelaskan panjang semalam. Selepas beberapa hari dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Zahid naik ke rumah dia, bawa fail bertimbun-timbun, minta supaya Tan Sri Muhyiddin campur tangan untuk bebaskan dia di mahkamah. Kerana menurut perkiraan dia tak bersalah. Konyolnya dia tak bersalah. Biasalah Zahid komedi ni tuan-tuan, dia memang pandai berlakon. Sebab dia anak murid kepada siapa? Pak Long pun pandai. Anak murid kepada Ibrahim. Nak sebut pun payah. Dia putar belit macam-macam. Tuan-tuan tengok, orang gila sakit, dia kata dia sakit apa? Tulang belakang. Dia pun ikut macam Anwar Ibrahim juga, pakai bekong tekak, lepas tu tanggung barang. Punya nak tipu. Itu kita kena faham. Dua manusia ni tuan-tuan yang menyusahkan. Mereka buat pelbagai gerakan.
Daripada awal lagi Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan yang ada malam ini, berapa kes COVID hari ini? Berapa? 2,000? Berapa kak? Berapa? Katanya 31 ini, betul? Betul lah? 31. Masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, waktu tu tak ada lagi, belum sampai vaksin. Maksimum berapa kita? 24 lebih, 24,000 lebih. Jadi saya nak tanya, mana dia pimpinan UMNO macam Ashraf Wajdi, Najib bosku, ada lagi sakai-sakai UMNO ni? Kenapa mereka tak buat hashtag, buat kempen kerajaan gagal? Waktu Tan Sri Muhyiddin, hari-hari mereka buat kenyataan, kononnya kita kena dengar dulu. Dia panggil iklan berita. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, hari-hari dalam media sosial, kempen-kempen UMNO Barisan Nasional mengatakan kerajaan ini gagal, kerajaan ini gagal. Tapi Allah tunjuk di depan mata sekarang, siapa yang gagal tuan-tuan? Siapa yang gagal? PN. Zaman Tan Sri Muhyiddin, bantuan kat kita macam-macam. Minta nak keluar KWSP pun Tan Sri bagi. Mula 5, lepas tu 10. Sekarang ni minta, dapat ke tak? Tak dapat. Jadi isu-isu yang kita ada ni banyak yang menyebelahi kita. Kepada jentera parti yang akan turun berkempen, bertemu dengan rakyat, kita kena cerita benda-benda ni supaya rakyat boleh buat keputusan untuk menolak calon-calon daripada UMNO dan Barisan Nasional. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ini dah pantai UMNO, nak pantai PH pula. Sikit lagi tu. Kalau bantai UMNO saja tak cukup lengkap, kena bantai PH juga. Tadi abang kita kata nak jadi calon konon bakal Ketua Menteri Johor ni, bakal Menteri Besar Johor ni, dah 4 kali dah tukar parti. Nasib baik bang, pilihan raya ni buat awal. Kalau tidak 5 parti lah. Warisan yang mungkin tak masuk lagi lah. Tak apa, saya tak mau sentuh bab peribadi. Cuma saya nak cakap, sebelum kita nak masuk parti, kita nak sokong parti pun, kita kena tengok siapa pemimpin dia. Pemimpin dia ni cakap macam mana, latar belakang dia macam mana. Kalau hari ni cakap macam lain, besok cakap macam lain, kita jangan pilih pemimpin macam tu. Tuan-tuan boleh buat perbandingan antara kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan juga Anwar Ibrahim. Tak usah cerita bab masuk penjara lah. Hentam sana, hentam sini, 2-3 kali dah masuk penjara. Betul tak betul itu kita tak tahulah. Tapi dari segi akhlak dan moral tak ada. Kita tak boleh pemimpin, pilih parti yang mempunyai pemimpin yang mempunyai masalah akhlak. Sebagai seorang Islam, bukan Islam saja, agama-agama lain pun menuntut kita memilih pemimpin yang baik. Walaupun mungkin kita tak boleh dapat 100% baik, tetapi biarlah orang kata kebaikannya tu banyak dan boleh dicontohi oleh, kalau kita di peringkat bawah, rakyat. Tuan-tuan kena ingat, Anwar Ibrahim ni adalah manusia yang bahaya, kerana dia tak pernah kurang nafsu dia untuk jadi Perdana Menteri. Daripada awal dulu 98 sampailah sekarang tahun 2022, zikir harian dia adalah Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Tuan-tuan tengok macam mana dia mengkucak-kacirkan negara. Dah berapa kali dah dia kata
Dia dah cukup majoriti ahli parlimen. Dia dah cukup dah sokongan untuk jadi Perdana Menteri. Sejak daripada zaman Pak Lah lagi jadi Perdana Menteri. Sampai lari habis ahli parlimen pergi Taiwan lah mana hala. Kerana kerja gila yang Nur Ibrahim buat. Tahun lepas dia buat lagi sekali. Kononnya dia dah cukup kerusi nak jadi Perdana Menteri. Saya rasa kerusi yang cukup adalah kerusi plastik macam tuan-tuan perempuan duduk. Itu kerusi yang dia cukup. Sebab itu kita tak boleh pilih pemimpin yang kaki kelentong, menipu rakyat. Kita kena pilih parti yang dipimpin oleh pemimpin yang ada integriti. Pemimpin yang boleh menjadi contoh dan mempunyai akhlak yang baik, seperti yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu insya-Allah saya yakin, kalau pengundi membuat pertimbangan antara dua parti ini, mereka akan menolak UMNO Barisan Nasional dan mereka juga akan menolak Pakatan Harapan. Dan kita, parti PN ini, Perikatan Nasional ini, mempunyai ruang ataupun mempunyai peluang untuk menang dan bentuk kerajaan khususnya di negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya tak berhajat untuk cakap panjang, walaupun dah cakap panjang ni. Malam ni cuma selingan saja sebelum Datuk Wan Saiful berucap. Cuma satu yang saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya suka ingatkan di mana-mana. Bila nak main pilihan raya, akan ada calon. Bila ada calon, akan ada yang tercalon dan ada yang tidak tercalon. Akan ada parti yang tercalon, akan ada parti dalam gabungan yang tak tercalon. Kerana kalau kita tengok di depan, kita ada 3 parti. Ada Bersatu, ada PAS dan Gerakan. Tetapi kita bertanding atas satu logo, Perikatan Nasional. Apapun yang diputuskan oleh pucuk pimpinan kita, jentera di peringkat bawah kena ikut, patuh dan terus bekerja. Boleh? Jangan merajuk kerana kononnya saya tak boleh jadi calon ke, parti saya tak boleh jadi calon, kita rosakkan sokongan rakyat yang memang dah condong kepada kita. Kita kena letakkan matlamat perjuangan parti kita di depan. Jangan kita letak matlamat perjuangan peribadi kita di depan. Saya yakin dan percaya insya-Allah. Saya nampak kepimpinan Abang Azman ini di parlimen bahagian Simpang Renggam ini, saya percaya insya-Allah. Kalau tuan-tuan tunjukkan semangat macam yang hadir pada malam ini, kesatuan, kejituan, turun buat kerja, berjuang habis-habisan, insya-Allah kita nak dengar, saya sendiri nak dengar secara peribadi, pada malam 12 hari bulan, don yang ada dalam Parlimen Simpang Renggam ini menjadi milik Perikatan Nasional. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian untuk malam ini. InsyaAllah ada masa dan kelapangan, saya akan bersama lagi dengan Datuk Wan Saiful dan pimpinan yang lain untuk turun ke kawasan tuan-tuan membantu dari segi jentera penerangan, dan kita akan tembusi mana saja kubu-kubu UMNO dan kita pastikan UMNO dan Barisan Nasional tewas dalam pilihan raya negeri Johor, insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada Najib dan Rosmah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Encik Khairul Anwar Ramli atas pencapaian yang telah diberikan. Untuk seterusnya, majlis dengan hormatnya dan berbesar hati menjemput Datuk Wan Saiful bin Wan Jan selaku Ketua Penerangan Bersatu Malaysia merakat kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional untuk memberi ucapan 2 kata dan juga memberi semangat kepada kita semua. Majlis dan bersama untuk melancarkan atau merasmikan pelancaran jentera Perikatan Nasional bahagian Simpang Renggam. Majlis dengan bersedia mempersilakan. Dia mic kita ni yang ni ke yang ni sebenarnya?
Yang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati Tuan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Simpang Renggam, yang saya hormati Yang di-Pertua PAS kawasan Simpang Renggam, saudara Naib Pengurusi Parti Gerakan Rakyat Malaysia Simpang Renggam, seluruh kepimpinan daripada sayap-sayap parti-parti komponen Perikatan Nasional di Simpang Renggam ini, rakan saya saudara Khairul Anwar selaku Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dari Allah Ta'ala kita dapat berkumpul pada malam ini. Cuaca pun baik. Kami tadi bertolak dari Felda Tenggaruh 3 lebih kurang pukul 6 petang lah, lebih kurang. Sampai sini lebih kurang pukul 9 lebih sikit tadi. Dan kita terus konvoi motor. Saya suspend sebenarnya di Tenggaruh semalam. Kalau ikut ramalan cuacanya, hujan. Jadi mula-mula kita punya expectation kehadiran ialah sekian banyak. Bila saya tengok bahawa ramalan cuaca kata hujan, maka saya bagi tahu pihak penganjur, kawan-kawan yang membantu dalam penganjuran program, mungkin expectation kita kena turun sikit. Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku ialah dalam hujan tak hujan tu, kita punya estimate jauh lari daripada bilangan kehadiran sebenar. Kalau tengok daripada atas pentas, kehadiran ceramah umum kita di Felda Tenggaruh 3 sampai ke belakang, sampai tak nampak. Bila kita pasang, kita minta kat ujung sekali tu, kita minta mereka yang hadir pasang lampu handphone dia, angkat tangan, sampai ke belakang. Itu melambangkan sokongan kita, sokongan yang kita terima. Programnya berbeza semalam. Malam ini kita buat pelancaran jentera. Di Felda Tenggaruh 3 adalah ceramah umum kita yang pertama sebenarnya. Dan apabila kita buat ceramah umum, maka kita panggil rakyat, panggil penduduk di kawasan sekeliling. Memang terus terang saya katakan bahawa saya tak sangka sambutan yang kita terima di Felda Tenggaruh 3 dan kawasan-kawasan Felda dalam gugusan yang sama itu sampai sebegitu sekali. Kalau kita lihat apa yang berlaku atas sambutan yang kita terima di Tenggaruh semalam, saya yakin bahawa sambutan yang akan kita terima termasuklah di Simpang Renggam ini pun akan jadi satu sambutan yang memberangsangkan, insya-Allah. Tetapi tanggungjawab untuk memastikan sambutan itu diterima oleh kita adalah tanggungjawab yang terletak atas bahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pihak pimpinan parti, terutama di bahagian ini, di kawasan ini, mempunyai tanggungjawab yang amat besar untuk memastikan bahawa mesej kita, tawaran-tawaran kita dapat disampaikan dengan sepenuhnya kepada masyarakat di kedua-dua dun dalam Parlimen Simpang Renggam ini. Saya fikir beberapa kali juga sebelum bersetuju untuk datang ke Simpang Renggam. Sebabnya ahli parlimen di sini kawan rapat saya. Sejarahnya saya tahu bagaimana dipujuk untuk menyertai, yang pujuk tu saya, untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi setakat ini memang
hubungan persahabatan masih kekal, walaupun pilihan politik mungkin berbeza. Tetapi tak apa, itu cabaran bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang nak rasmi, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan pandai-pandailah susun macam mana. Saya fikir 3-4 kali sama ada nak proceed atau tidak untuk datang ke Simpang Renggam. Tetapi realitinya, kalau kita betul-betul menggerakkan jentera kita, kalau kita betul-betul mengusahakan supaya rakyat dapat dengar mesej daripada kita, mereka tak ada pilihan sebenarnya. Rakyat di luar sana dalam pilihan raya, betul ada beberapa parti yang menawarkan diri untuk bertanding. Tetapi kalau dilihat dari segi pilihan sebenar yang ada untuk rakyat negeri Johor ini, bagi saya mereka tidak mempunyai pilihan. Dari segi integritinya, UMNO dan Barisan Nasional langsung tak ada integriti dan credibility untuk membawa sebuah kerajaan yang bersih di negeri Johor ini. Dari segi kestabilannya pula, Pakatan Harapan bukan sebuah pakatan yang stabil. Perpecahan mereka sehingga terpaksa gunakan dua logo yang berbeza dalam satu pilihan raya yang sama. Satu-satunya parti gabungan yang menawarkan kerajaan yang berintegriti dan menawarkan kestabilan di negeri Johor ini adalah kita dari Perikatan Nasional. Sebab itulah, kalau kita tak buat tanggungjawab kita untuk mendekati masyarakat, maka yang ruginya bukan saja kita dari segi prestasi pencapaian kita dalam pilihan raya nanti, tapi rakyat negeri Johor sana yang mungkin tak sedar bahawa kita adalah satu-satunya parti yang betul-betul boleh membawa kestabilan di negeri Johor dan juga mentadbir negeri Johor ini dengan penuh wibawa. Kenapa saya kata bahawa kita adalah satu-satunya parti yang bawa kestabilan? Saya sebut tadi mengenai Pakatan Harapan. Realitinya Pakatan Harapan ini dalam proses decline. Pencapaiannya menurun. Dilihat di Melaka, turun. Di Sarawak, banyak kerusi hilang. Perpecahan mereka adalah perpecahan yang nyata, real. Bukan perpecahan yang berlakon-berlakon ni. Dan dalam keadaan sedemikian, tidak mungkin mereka boleh bawa kestabilan kepada negeri Johor. Dan realitinya juga di Johor ini, parti yang dominan dalam Pakatan Harapan adalah DAP. Bukan PKR, bukan Amanah. Malahan kedua-dua parti ini terpaksa bergantung kepada undi yang diterima oleh DAP. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, negeri seperti Johor ini, tempat di mana lahirnya perjuangan kemerdekaan negara kita, kalau dibiarkan jatuh ke tangan parti yang dikuasai ataupun gabungan yang dikuasai oleh parti DAP, apa akan jadi kepada negeri ini? Sekarang DAP pun sama bongkak dengan UMNO. Mereka mengatakan bahawa 10 ke 14 kerusi adalah kerusi selamat bagi DAP di negeri Johor. Ini kita kena tunjuk kepada mereka bahawa rakyat negeri Johor tidak dapat menerima sebuah parti yang ekstrim ke sebelah kiri seperti parti yang dinamakan DAP ini. Di waktu yang sama, kita ada UMNO dan Barisan Nasional. Pilihan raya ni tak tentu pasal sebab dia orang. Bukan kita yang nak. Kita duduk dalam gabungan yang sama. Bilangan adun kita dalam Dewan Undangan Negeri Johor bukan jauh sangat beza daripada UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi apabila buat keputusan untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri, langsung tak berbincang dengan kita dalam Perikatan Nasional. Kawan-kawan dalam PAS tak ditanya, dalam gerakan tak ditanya, dalam bersatu pun tak ditanya. Padahal mereka jadi kerajaan tu sebab kita ni pergi pungut dia daripada lembah kekalahan
bawa masuk ke pusat pentadbiran. Ini jenis-jenis tak tahu nak mengenang budi, tak sedar diri ni. Kalau tak diajar dengan kekalahan, sampai bila-bila pun perangai macam ni. Ada orang tanya, habis tu kalau dah tahu macam tu, sebab apa dulu berkawan dengan dia? Sebab apa duduk dalam satu kerajaan yang sama? Sebab apa kita tolong dia naik? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau dilihat, ini kita kena analisa dari sudut fakta, bukan sentimen semata-mata. Realitinya kerajaan Pakatan Harapan bukan sebuah kerajaan yang stabil dan bukan sebuah kerajaan yang menumpukan kepada menjaga kebajikan rakyat. Saya daripada awal kita pilihan raya 2-3 bulan lepas tu, saya dah mula bercakap dalam program-program yang tertutup ataupun program terbuka yang membabitkan Pakatan Harapan, sebab kita berada dalam Pakatan Harapan masa tu. Saya dah mula bercakap bahawa kita kena tekankan reformasi institusi, tetapi jangan lupakan menjaga kebajikan rakyat. Falsafah yang mengatakan bahawa bantuan kepada rakyat itu adalah satu benda yang perlu dikurangkan, tidak boleh diamalkan oleh kerajaan kita dalam Pakatan Harapan masa itu. Itu yang saya sering sebut. Dan saya sering nyatakan bahawa Pakatan Harapan tersalah pilih keutamaan. Kita masuk kempen PRU 14 dengan mengatakan bahawa rakyat sedang dilanda oleh bebanan kos sara hidup yang semakin tinggi. Ingat tak kempen kita dulu? Hapuskan GST sebab harga barang naik. Ingat tak kempen kita dulu? Nelayan-nelayan perlu dibantu sebab bantuan banyak berkurang. Itu antara kandungan kempen kita. Tetapi malangnya apabila Pakatan Harapan menang bersama dengan kita dalam kerajaan tersebut, agenda menjaga kebajikan rakyat tidak diberikan penekanan yang sewajarnya. Adalah 2-3 benda bagi bantuan sana sini. Sampai yang paling popular sekali, saya pun tak tahu nak sebut bantuan ke penghinaan, bagi bantuan dalam e-wallet RM30. RM30 dia nak iklan satu dunia bagi tahu bahawa ini kerajaan Pakatan Harapan. Kita nak sebut pun malu. Tapi inilah dia kerajaan Pakatan Harapan itu. Keutamaannya terbalik, dan hari ini mereka berpecah. Apabila mereka tidak boleh menawarkan, rekod mereka bukan rekod prihatin rakyat, maka keputusan yang kita ambil dalam bersatu adalah untuk meninggalkan gabungan tersebut. Orang duk kata pengkhianat. Bagi saya, pengkhianat kepada parti gabungan itu tak apa, asalkan yang kita nak jaga ialah kebajikan rakyat. Kalau sekiranya kita nak fikir kekal kuasa semata-mata, baik kita duduk dalam Pakatan Harapan. Tetapi sentimen rakyat semakin membuak-buak, mengatakan bahawa kami undi kamu dulu sebab kamu janji kos sara hidup semakin turun, kamu janji bantuan yang pelbagai, kamu tak bagi. Adakah kita nak pertahankan kerajaan sebegitu? Ditambah lagi dengan sentimen di kalangan orang Melayu Islam terutamanya. Ini pun kita tak boleh nafikan. Yang bimbang semasa pentadbiran Pakatan Harapan adalah orang-orang Melayu beragama Islam. Berkali-kali disuarakan kebimbangan mereka. Kalau kita sebagai sebuah parti pribumi yang berpegang dengan agenda Bumi Putra dan berkeyakinan bahawa dengan menjaga kestabilan politik di kalangan kaum majoriti dalam negara ini, kita boleh kongsi kemakmuran negara secara bersama dengan semua bangsa dan semua agama. Kalau kita sebagai sebuah parti yang berpegang dengan prinsip sebegitu tidak mengambil keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan, maka kita tidak berpegang dengan prinsip sebenar kita.
keutamaan mesti rakyat. Tapi itulah dia Pakatan Harapan. UMNO dan Barisan Nasional pula ambil peluang. Dia ambil peluang atas sikap kita menjaga kebajikan rakyat ataupun mengutamakan kebajikan rakyat. Dia memainkan sentimen bahawa kita ni adalah yang khianat. Tapi dia terlupa, yang menyebabkan Dewan Undangan Negeri Melaka terbubar, dia khianat sama dia. Yang menyebabkan Dewan Undangan Negeri Johor terbubar, dia. Itu dia khianat dengan kita. Apa faedah kepada rakyat? Apa faedah kepada rakyat tindakan yang UMNO buat ni? Semangat pula sebelah situ. Itulah dia yang dibuat oleh UMNO. Tadi disebut ni, sekarang ni kes COVID naik sampai berapa? 27,000 sekarang. Hari ni 27, tinggilah maksudnya. Sebelum ini kes paling tinggi di zaman Tan Sri Muhyiddin 24,000. Lebih sikit daripada 24,000. Heboh satu dunia kata kerajaan gagal. Mangkuk ayun ni sekarang diam pula semuanya. Mana dia kata kerajaan gagal sebab tak boleh tangani COVID? Bila kes COVID naik sekarang disebabkan Perdana Menteri daripada parti dia, maka dia diam. Sentimen itu tidak dimainkan. Sebab tu bagi saya, kita kena bagi tahu kepada rakyat, terutamanya di negeri Johor ini, UMNO ini kalau dia bercakap pasal rakyat, jangan nak percayalah. Bila dia kata kerajaan gagal dan sebagainya, bukan sebab dia nak perbaiki kerajaan itu, tapi sebab dia nak rebut kuasa supaya dia boleh bolot semuanya yang ada di Putrajaya. Sekarang sentimen itu tidak dimainkan sebab sama-sama dia. Dia jadi pelik lah kalau sekiranya UMNO kata UMNO gagal. Tapi itu yang dibuat masa kita mentadbir di bawah Tan Sri Muhyiddin. Dia kata pula sekarang kerajaan negeri Johor tak stabil, sebab tu kena bubar. Mana ada tak stabil? Saya pernah sebut sebelum ini bahawa sebenarnya dalam gabungan kerajaan negeri Johor ini, yang mana Parti Islam Malaysia duduk sebagai salah satu rakan komponen dalam kerajaan, sebenarnya UMNO boleh belajar daripada PAS. Kalau sekiranya nak tahu macam mana cara nak mentadbir negeri dengan majoriti satu saja. PAS pernah mengalami situasi yang sama di negeri Kelantan. Menang pilihan raya tahun 2004 kalau tak silap saya, dengan 2 kerusi majoriti. Salah seorang daripada adun meninggal dunia setahun yang kemudian. Ada tinggal satu, sebab pilihan raya kecil PAS kalah, maka tinggal satu. Yang bestnya pula, salah satu daripada DUN tu, adun PAS yang menang dengan 2 undi saja. 2 undi majoriti, bukan 2 kerusi, 2 undi majoriti. Tetapi daripada 2005 hingga 2008, kerajaan yang dipimpin oleh Parti Islam Malaysia PAS kekal mentadbir negeri Kelantan, tak ada masalah. Sampailah tiba masa untuk dibubarkan dengan betul. Tak pernah pun sebut kerajaan tak stabil lah, kerajaan tak boleh nak tadbir lah. Ini menunjukkan kerajaan UMNO di Johor ni tak pandai nak mentadbir sebenarnya, tak tahu nak uruskan negeri. Dah lah tak tahu, bodoh sombong pula tu, tak nak tanya dengan kawan-kawan yang duduk dalam gabungan sendiri. Kalau dia tanya kawan-kawan dalam PAS, saya rasa kita boleh share. Saya guna perkataan kita sebab tahun 2003-2004 masa pilihan raya saya duduk dalam PAS lagi. Saya daripada 92 terlibat dengan PAS sehinggalah 2018. Tapi itulah dia UMNO dan Barisan Nasional. Dia bukan fikir pasal rakyat. Dia fikir macam mana cara nak memenuhkan kantung dia sendiri. Keyakinan saya adalah mereka ini amat tidak selesa,
dengan kewujudan kita dalam kerajaan negeri. Bila kita duduk dalam kerajaan negeri, adun-adun kita, ketua-ketua kampung kita, pengurusi-pengurusi masyarakat kita, ketua-ketua anak syarikat kerajaan negeri yang dilantik daripada parti-parti kita, sentiasa memastikan wujud semak imbang yang baik dalam kerajaan negeri. Kalau sekiranya ada benda yang salah, kita tegur. Ada benda yang tidak patut dilakukan, kita betulkan. Dan keyakinan saya ialah integriti, wibawa, credibility yang kita pegang ini amat tidak disenangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Salah seorang tokoh daripada UMNO, ini antara tokoh paling tinggi yang duduk dalam UMNO ni, di peringkat pusat, dia pernah bagi tahu kat saya. Kebetulan saya pergi jumpa dia. Dia pernah bagi tahu kat saya, dia mula dengan nasihat yang baik. Wan Saiful, you masuk politik ni, jangan sekali-kali ambil kesempatan. Ni UMNO ni sebut. Saya masa tu saya fikir, dahsyat dia ni, Datuk Seri ni bagi nasihat. Jangan sekali-kali ambil kesempatan. Tetapi, ni dia kata, jangan sekali-kali ambil kesempatan. Tetapi kita dalam politik ni, kita ambil apa yang sempat. Itu pula yang dibawanya. Jangan ambil apa yang sempat. Ini dia prinsip yang UMNO pegang. Dia nak kuasa supaya dia boleh ambil saja apa yang dia nak. Dan di Johor dia tak boleh buat macam tu. Sebab kita ada esko-esko kita dalam kerajaan negeri. Rakyat negeri Johor kena bijak memilih. Adakah rakyat negeri Johor nak pilih sebuah kerajaan yang akan ambil apa yang sempat, ataupun dia nak pilih sebuah kerajaan yang ada komitmen kepada menjaga kebajikan rakyat? Nak pilih sebuah kerajaan yang ada komitmen kepada integriti, kepada takbir urus yang bersih. Semalam di Tenggaruh 3, Tan Sri Muhyiddin saya rasa buat pertama kali di khalayak umum sebut nama dengan jelas bahawa Zahid Hamidi dan Najib Razak datang jumpa dia semasa dia jadi Perdana Menteri, minta supaya Tan Sri Muhyiddin masuk campur dalam urusan mahkamah. UMNO dan Barisan Nasional dia tak segan silu untuk merosakkan institusi dalam negara. Dia tak bimbang langsung mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan institusi kehakiman dan pengasingan kuasa institusi kehakiman daripada badan eksekutif. Saya terkejut bila Tan Sri Muhyiddin sebut secara terbuka nama Zahid Hamidi dan Najib Razak. Najib Razak, masa saya sebut nama dia dulu, masa saya mula-mula sebut, orang lain duk buat hin-hin, UMNO campur urusan mahkamah, UMNO minta itu, UMNO minta ni. Saya sebut nama Najib, terus dapat surat saman. Saya dapat surat saman. Saya duk ajak tuan-tuan dan perempuan sebut sama, tak nak sebut. Akibatnya saya seorang-seorang kena saman. Tak aci betul. Tapi semalam Tan Sri Muhyiddin sebut nama Najib dan Zahid sebagai orang yang minta dia untuk mengganggu kebebasan institusi mahkamah untuk buat keputusan. Hari ini saya nak ulang lagi sekali. UMNO ini dipimpin oleh mereka yang tidak menghormati langsung kebebasan institusi mahkamah. Dan kalau mereka dapat kuasa di Johor, mereka tidak akan segan silu untuk memastikan bahawa kuasa yang mereka ada dipergunakan untuk mereka dapat rampas kuasa di Putrajaya dan seterusnya menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini tuan-tuan kena bagi tahu kepada rakyat negeri Johor. Pilihan raya ini mungkin pilihan raya yang namanya pilihan raya negeri Johor, tetapi implikasinya, kesannya
akan dirasai oleh Malaysia secara keseluruhan. Kalau kita tak buat betul-betul di sini, rosaknya satu negara. Dan dia bermula di negeri Johor ini. UMNO dah mulakan di Melaka. Teori dia teori domino. Jatuh satu, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Kita kena hentikan. Bermula dari Johor ini, hentikan domino itu daripada terus jatuh. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, saya akui bahawa ini bukan satu kerja yang mudah. UMNO dan Barisan Nasional ini dia amat takut kepada kita. Sebab dia tahu kalau kita pergi ke sana sini, kita ingatkan rakyat bahawa yang memimpin UMNO dan Barisan Nasional ini ialah Zahid dan Najib. Rakyat boleh buat perbandingan. Nak dibandingkan antara pemimpin mereka dengan pemimpin kita, jauhnya langit dan bumi. Saya bangga bila tengok gambar 3 pemimpin kita. Datuk Dominic daripada Gerakan, langsung tidak ada apa-apa persoalan yang boleh ditimbulkan mengenai integriti dan komitmen beliau untuk menjaga kebajikan rakyat. Tok Guru Haji Hadi Awang, ada siapa-siapa berani sebut apa-apa mengenai Tok Guru? Tak ada siapa boleh sebut apa-apa. Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang-orang yang sebelum ni bising gila mengenai kepribadian Tan Sri Muhyiddin, dari Johor terutamanya Syahrir Samad, Fuad Zarkashi, Nur Jazlan, Khalid Nordin, sekarang jadi tikus tah lari ke mana? Diam, tak berani lagi dah nak sentuh kepribadian Tan Sri Muhyiddin. Sebabnya mereka tahu kita tampal muka 3 orang ni kat seluruh Johor, dan tampal kat sebelah tu muka Zahid dengan muka Najib. Agak-agak orang Johor nak pilih siapa? Agak-agak nak pilih siapa? Zahid dengan Najib ni tak ada kredibiliti. Tetapi apa yang mereka sedang lakukan ialah cuba buat character assassination, membunuh kepribadian pemimpin tertinggi parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional ini. Karakter Tan Sri Muhyiddin diserang. Dia mula dah pergi kepada Tok Guru Haji Hadi pun. Kalau kita tak bantu, kita tak perangi strategi jahat mereka ini, maka cabaran bagi kita sudah pasti tinggi. Dan kita kena terima juga hakikat, tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan yang masih muda. Walaupun masih muda, kita banyak tokoh-tokoh yang pengalamannya berpuluh tahun. PAS bukan parti main-main. Kalah menang biasa. Kalah pun hidup, menang lebih hidup. Dan saya, macam saya sebut tadi lah, bila datang daripada acuan PAS ni, dia lain sikit. Dia semangat perjuangannya berbeza. Kawan-kawan dalam PAS saya amat menghormati. Ada masa yang kita berbeza pandangan, banyak masa kita sama je pandangan. Begitu juga kawan-kawan dalam Bersatu. Bersatu ini wujud sejarahnya dipimpin oleh mereka yang keluar daripada UMNO kerana tidak bersetuju dengan kerosakan yang dibawa oleh UMNO pada masa itu. Jiwa-jiwa orang Bersatu ni jiwa pejuang belaka. Bukan parti pejuang tu, jiwa pejuang. Kalau jiwa Pak Turut, dia akan duduk sujud kepada Zahid dengan Najib sampai sekarang. Tapi sanggup keluar menghadapi dunia yang amat tidak selesa dan tidak ada kepastian baru boleh menang. Tapi ambil risiko itu dan keluar daripada UMNO seperti layer di tahap pemimpinnya ramai daripada kumpulan itu. Tapi di kalangan anak muda, di peringkat awal penubuhan Bersatu, 50 ke 60% daripada ahlinya pada masa itu 2018-2017 tu adalah dari kalangan anak muda yang Bersatu merupakan parti pertama mereka. Jadi Bersatu ini
dipimpin oleh mereka yang banyak pengalaman dalam dunia politik, ada jiwa pejuang, disokong oleh anak-anak muda yang begitu gigih nak memastikan negara kita dibawa ke arah yang lebih baik. Digabungkan dengan parti gerakan yang sejarahnya amat panjang dalam memperjuangkan kebajikan dan nasib rakyat. Kalau disemak sejarah parti gerakan sejak tahun 60-an lagi, saya rasa ramai yang tidak boleh mempersoalkan juga kesungguhan mereka. Ini kekuatan kita. Walaupun muda, tetapi banyak kekuatan yang kita boleh tawarkan kepada rakyat. Cabarannya ialah nak selaraskan gerak kerja. Itu je cabaran dia. Sebab tu Allah pun pesan, kalau kita nak berjihad ke jalan Allah ini, cara kita susun perjuangan kita mestilah saffan ka'annahum bunyanum marsus. Seolah-olah kita berada dalam satu saf yang mana perbandingannya adalah seperti bangunan-bangunan yang tersusun. Ni macam bangunan kat sebelah ni, ada yang kat depan, pergi belakang mungkin ada bangunan lagi. Ada kawasan perumahan ke belakang tu? Tak ada. Kadang-kadang rumah kedai kat depan, lepas tu belakang kawasan perumahan. Ada peranannya masing-masing. Kalau kita boleh susun jentera kita seperti satu struktur bangunan yang tersusun, kita bahagi-bahagikan tugas dengan baik, kita pastikan masing-masing ada peranan, kekuatan masing-masing diakui dan diberikan amanah yang sesuai. Kelemahan masing-masing kita cuba tampung dengan kekuatan yang kita ada. Saya yakin kita boleh gerakkan parti kita, gabungan parti-parti kita ini ke arah menuju kejayaan dalam pilihan raya negeri Johor, insya-Allah. Tidak mudah. Saya akui tidak mudah. Tetapi kita kena buat. Kita kena buktikan. Kat mana yang lemah kita tampung, bukannya kita saling highlight meng-highlight antara satu sama lain. Mana yang lemah, kita senaraikan kelemahan dan kita bagi tahu yang ni aku boleh cover, yang ni kau kena tolong cover. Bukannya bila kita senaraikan kelemahan, kita kata itulah kau lemah kat situ. Bukan itu caranya. Kalau kita boleh buat, insya-Allah kita ada harapan yang baik. Sambutan rakyat bagi saya semakin lama semakin besar di Johor ini. Mereka dapat bezakan. Dia dapat bezakan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Adalah sikit-sikit tu yang duk tengok Tan Sri Muhyiddin, dia kata masih lagi lambar dacing. Tapi dari segi prinsip perjuangan, kita ada identiti yang kita boleh bangga untuk tawarkan kepada rakyat. Kalau tanya kat rakyat, UMNO ni apa? Sekarang dia kata UMNO lah yang menyebabkan kita kena pergi ke pilihan raya. Tanya kepada rakyat, UMNO ni apa? UMNO tu parti yang pemimpinnya pergi ke mahkamah. Kita tak ada semua ni. Identiti kita bersih. Identiti kita adalah takbir urus yang baik. Agendanya pun cantik dah, prihatin rakyat dan negara yang berkebajikan. Ini mesej yang tak ada orang lain, cantik mesej itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan segala kelebihan yang kita ada itu, tanggungjawabnya ialah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada Ketua Bahagian Bersatu YDP PAS Kawasan, kepada pimpinan daripada gerakan, sayap-sayap yang ada. Ini cabaran untuk tuan-tuan semua, memastikan bahawa kita bergerak sebagai satu pasukan dan kita usahakan untuk menuju kejayaan, insya-Allah. Boleh kita buat begitu? Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa program pada malam ini berjalan lancar. Tujuan kita adakan majlis sebegini adalah untuk membina momentum untuk pergerakan ke hadapan. Betul, kadang-kadang orang kata tunggulah sampai penamaan calon, tahu calonnya siapa. Tapi di kalangan kita, kita tahu. Di kalangan kita ramai yang sebut kat saya bahawa calon siapa-siapa pun kita nak pastikan parti kita menang. Jadi bagi saya
saya nak buat sebelum penamaan calon, supaya tuan-tuan boleh buktikan komitmen kepada ayat yang tuan-tuan sendiri sebut. Kita nak parti menang, bukan perjuangan individu untuk calon. Calon penting, tapi kemenangan parti itu juga satu perkara yang lebih penting daripada mana-mana individu dalam mana-mana parti komponen kita. Kita teruskan lagi selepas ini dengan program di tempat-tempat lain. Tapi di Simpang Regam ini kita dah sampai. Tanggungjawabnya juga sekarang ialah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bina momentum itu dan pastikan program-program kita berterusan dan tidak terberhenti. Ini macam saya sebutlah, saya banyak kali ulang ni perkataan ni, tanggungjawab itu besar. Di sini masyarakatnya majmuk. Jadi dekati masyarakat yang pelbagai latar belakang ini. Pastikan cara kita mendekati mereka sesuai dengan budaya setempat. Dan jangan kita terlalu ekstrim ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Kita pastikan bahawa imej kita, keterampilan kita, penampilan kita boleh diterima oleh semua, insyaAllah. Jadi dengan tu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada beberapa program lagi dalam jadual kita. Program yang paling besar ialah besok di Kota Tinggi. Saya tahu agak jauh sikit daripada sini, tapi kalau ada masa lapang, besok ialah pelancaran Perikatan Nasional Peringkat Negeri Johor yang akan dihadiri oleh ketiga-tiga presiden daripada Bersatu, PAS dan Gerakan. Ini peluang untuk kita dengar amanat mereka. Kalau tak boleh dengar di sana, yang baiknya kalau boleh hadir di sana. Kalau tak boleh dengar di sana, kita siarkan secara live online, insyaAllah. 12 dari sini. Alhamdulillah, bagus. Dan kalau sekiranya selepas daripada itu pula, kita akan terus ada program di kawasan-kawasan, di bahagian-bahagian yang berbeza seluruh negeri Johor. Kita akan sambung lagi dengan program-program ceramah umum seperti yang kita buat di Tenggaruh semalam. Ini semua memerlukan bantuan, sokongan dan juga dorongan daripada kita semua. Dan kita doakan segala yang kita usahakan ini akan bawa kejayaan, bukan saja untuk kita, tapi yang lebih penting adalah untuk kebaikan rakyat negeri Johor secara keseluruhan, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Jadi dengan penuh rendah hati, saya merasmikan pelancaran jentera Perikatan Nasional Simpang Regam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Perikatan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dato' Wan Saiful Wanjang di atas perkongsian apa yang diberikan. Menggunakan jentera Perikatan Nasional bahagian Simpang Regam kepada Garis, perikatan! 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 Mantap! Mantap! Tadi, apa ni yang tanya? Iya. Yang keluang ni, Saiful mana? Keluang, jap. Boleh tak?